Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita nak hitung. Terutama nikmat dia bagi iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah, di mana kita beruntung, di mana kita tidak merasakan yang wujud hanya kita, melainkan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini dan mengimani, inilah yang manis hidup kita. Kita mengimani yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Di segala al-ehwal kehidupan kita ini semua disusun, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali dan abadi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya semata-mata kehendak-kehendak, aturan-aturan, susunan-susunan Allah. Setelah kita meyakini, mengimani, barulah nanti kita akan dapat melihat dengan penglihatan Allah bahawa segala sesuatu itu adalah bergerak diam, adalah disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Maka tidak ada sesuatu yang bergerak atau diam melainkan halus zarah macam mana pun, melainkan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memainkan peranannya. Ya, dia yang maha hidup, mengatur, menyusun segala al-ehwal kita. Selagi kita tak meyakini, pasti kita akan menolak. Kita akan mengatakan, mana boleh saja kata ni, kita pun ada kuasa lah, kita kena berusaha lah. Masih lagi kita nak ada keakuan diri juga. Padahal usaha, kehendak-kehendak untuk kita berusaha tu siapa juga yang bagi, kan? Jadi siapa juga yang atur, siapa yang mengizinkan. Kalau dia bagi kehendak dia untuk berbuat sesuatu, kalau misal katalah kita buat bagai-bagai cara pun takkan mampu, mesti dengan izin Allah. Kita lihat dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meyakini kita telah mengambil, iaitu mengambil apa dipanggil tadi, mata rantai, ataupun dipanggil tadi kita mengambil daripada Rasulullah SAW, sahabat, turun tabi'in sampai wali-wali Allah, sampai mursyid-mursyid, sampai pembimbing rohani arif billah, sampai pada kita masih lagi mengamaliakan apa dia, sanad dia tu, iaitu kita mengambil talqin daripada mereka semua tu sampai pada Rasulullah, iaitu kita mengambil talqin la ilaha illallah, yang meyakini, tu tujuan talqin tadi, meyakini apa yang mereka ucapkan, mereka perbuatkan dalam kehidupan, bukan sekadar mengucapkan saja, tetapi meyakini. Dengan talqin tu meyakini apa maksud tadabbur daripada kalimah la ilaha illallah tu, sampai kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi pembimbing rohani yang memberikan kita sanad tu tadi, hingga kan kita mengetahui juga, kita mengikuti jejak-jejak langkah, iaitu membuangkan akuan-akuan diri kita. Lagi hari ke sehari lagi kita tak mau merasakan ada keakuan diri.
Dileburkan Allah, sebab itu adalah benteng Allah. La ilaha illallahu izni, itu adalah benteng Allah. Dan juga bila Allah menjanjikan kita menyebutnya dan memahami tadabbur dalam kehidupan kita, tak ada kita, yang ada hanya Allah, maka kita dah berada dalam benteng Allah dan berada dalam keamanan Allah. Tak ada tempat yang lebih aman melainkan kita buang akuan diri, la ilaha illallah. Jadi kita meyakini setiap dalam detik kehidupan kita, kita merasakan nafas turun naik, darah berjalan urat saraf kita, semua menafikan tak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu taala. Dia bergerak darah kita, bergerak nafas kita, bergerak apa saja pun, apa saja segalanya kita akan bersandarkan Allah lah. Ini yang dikatakan benteng Allah, dijamin oleh Allah keamanan. Seperti mana Allah Subhanahu taala memberitahu kepada Nabi kita menerusi hadis kursi, barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah sebelum dia seketika sakaratul maut, maka dakhalul jannah, dia akan masuk surga. Jadi kita kena faham yang dimaksudkan bukan senang-senang kita boleh sebut waktu sakaratul maut tu, kita boleh sebut la ilaha illallah. Maknanya hadis ni sabda Nabi ni, dia menyuruh kita bersedia untuk memahami sebelum nanti sakaratul maut, nanti dalam keadaan seluruh kesakitan, bukan senang kita dapat menyebutnya ataupun mengingatinya. Sebab di waktu itu ujian yang sangat berat, di waktu sakaratul maut tu. Tu tadi. Jadi dari itulah kita bukan saja kita ingat mudah, nanti aku nak meninggal aku dapat sebut. Bukan maksud gitu. Maknanya kita kena bersedia masa hidup ni lagi kita dah memahami la ilaha illallah. Itu maksudnya kita telah menempa, maknanya rahmat Allah. Buangkan keakuan diri kita, berada dalam benteng Allah tu tadi, yang kata masuk dalam jannah. Jannah tu berada dalam benteng Allah. Itu lebih utama je. Sebab itulah, maka itu kita jangan ingat mudah masa nak mati nanti sebut dia la ilaha illallah. Jangan. Masa hidup lah sebenar pesanan tu. Pesanan tu bukan waktu mati. Pesanan tu kita kena buat waktu kita hidup, kita matikan diri kita sebelum datang mati. Supaya kita faham apa itu la ilaha illallah. Bukan waktu dah sakaratul maut baru kita nak belajar faham, mana boleh. Sekarang ni kita kena faham, kena ambil talqin sanad untuk kita faham apa tu la ilaha illallah, supaya masa hidup kita lagi kita matikan diri kita. Bila mati diri kita, kita berada dalam benteng Allah, dan Allah jamin. Itu maksudnya tadi, siapa yang sebut ketika sakaratul maut dalam keadaan dia nak cabut nyawa tu, dia sebut la ilaha illallah, atau dalam hati dia meyakini dia telah mengamaliakan la ilaha illallah dalam kehidupan dia. Kalau kita tak amaliakan, wallahu alam, belum tentulah. Jangan kita tertipu. Tak payah kita kenal Allah, kenal diri kita, tak payah. Kita nanti mati bersedia je kita. Jangan yang anggap mudah. Seperti mana kita kat dunia ni kita lebih cinta jabatan kita, lebih kita suka bersungguh-sungguh dalam jabatan kita. Masuk office pukul 8, pukul 5.30 baru balik. Berapa jam tu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tu belum balik lagi, baru nak keluar. Jalan jam lagi. Maknanya 10 jam kita boleh menumpukan dalam jabatan kita. Kita cinta jabatan kita. Tak boleh. Kita sanggup kita abaikan kita punya hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya bukan tak boleh bekerja, maknanya dalam bekerja tu kita kena ingatlah, jangan lebih-lebih sangat. Jangan lebih-lebih sangat. Kita mencari nafkah, mencari rezeki tu boleh, tapi kalau lebih-lebih sangat, itulah jadi dia. Kita bertambah cinta dengan jabatan kita tak sedar. Kita dah terkena belitan Yahudi ni, sistem-sistem dia adalah bawa manusia kepada keduniaan.
Daripada 8 jam naik 9 jam, lagi roti lagi, tambah duit lagi. Dia bagi lagi apa ni bonus ni supaya dia dapat ikat kita. Ini semua sistem ni dah berlaku lama, kita tak sedar. Kita sebenarnya kita jangan terikat, kita yang patutnya mengikati, membawa mereka kepada mengesakan Allah. Dalam kita bertugas bekerja tu, berapa minit sangat kita betul-betul asyik bertumpu kepada Allah. Jangan tipulah. Kalau tak mengaji ni lagilah lalai lah. Dalam pejabat kita habis kita tumpu. Jumpa kawan-kawan dalam office habis macam-macam borak. Macam-macam borak, kita pun tak tahu nak cakap. Itu masing-masing diri lah. Saya bagi ingat je. Pasal ni berlaku dalam kehidupan kita. Bukannya benda ni tak berlaku. Bukan saya cerita ni cerita yang maknanya akan berlaku. Dah berlaku, Rasulullah bagi tahu, dah berlaku. Manusia lebih tumpukan kepada kerjaya dia. Dan kerjaya dia tu tadi lebih dicintai daripada Allah SWT. Jawablah sendiri, ditanya dalam diri masing-masing. 8 jam, 9 jam boleh kau tumpu kat office ke, kat pejabat, kat mana-mana lah. Tapi dengan Allah, 5 minit berdiri itu pun ke mana otak pergi pun. Tak rasa apa ke? Tak muhasabah diri ke? Tak tengok diri ke? Lebih kau buat di dunia ni, kau lebihkan kepada keakuan diri ke. Itulah tadi cakap. Tengoklah diri sendiri. Jangan salahkan saya nanti. Jangan salahkan siapa-siapa. Allah dah bagi peluang. Hidup ni bukan untuk keduniaan. Hidup ni untuk walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang baik, yang betul-betul tu adalah kepada Allah sentiasa kita ingat. Boleh bekerja mana, nak meniaga macam mana pun, tapi hati kita sentiasa dengan Allah SWT. Ini tidak maksud saya ni, kerjaya kita ni makin kita daripada 8 jam 6 tambah OT, tambah lagi. Jadi gila macam ni lah. Sampai Allah Ta'ala kita pun jadi. Patut kita hidup ni bertambah, kita kurangkan tentang al-ehwal keduniaan. Kita kurang cari jalan, kurangkan. Ini tidak, kita tambah lagi. Lepas tu kita kata, alah tak boleh ke cari rezeki, kan Allah suruh cari rezeki. Bukan tak boleh, kau lebih-lebih. Kau tengoklah diri kau, perjalanan hidup kau tu. Makin kau dekat dengan Allah ke, makin kau jauh. Kira jam je, 1 jam berapa sangat kau betul-betul tumpu perhatian kepada Allah. Tanyalah diri, tengok muhasabah diri. Mana kalau kau hati kau dah tak ingat kepada Allah, zikir mulut pun tak terasa hati kau pada Allah. Jadi kau nanti lepas solat kat pejabat ke apa, engkau subhanallah otak kau ke lain. Jadi aku nak buat itu kurang ajar tu. Itu namanya tidak ada adab dengan Allah. Kehidupan ni tidak ada adab dengan Allah. Kau mempermain-mainkan Allah Ta'ala. Sebut nama Allah kau boleh otak kau ingat ke lain ke. Ya Allah, lepas tu tak cukup-cukup keduniaan tadi, kau dah tumpu pada dunia tadi, keperjaya kau tadi, sampaikan tadi kau dengan Allah, waktu kau dengan Allah pun kau boleh lagi ingat. Ya Allah tu. Tak ada kau rasa takut, tak ada, kau biasa macam tak ada buat salah. Tu. Itu kau lebih utamakan. Nanti jangan kau ingat mudah-mudah. Semua tu akan dihitung nanti. Ala tujuan kau dah salah tu. Kau lebih makin lama, sekian lama kau hidup, sekian kau tumpukan kepada kerjaya kau punya keakuan diri kau, keduniaan tu yang kau kejar. Tak cukup-cukup. Mana ada cukup? Tak cukup ni. Malahan kau akan jadi terseksa. Kau jadi terseksa disebabkan apa? Penyakit rohani kamu. Iaitu engkau ni tadi terlalu cinta dunia dan takut mati. Takut mati sebab apa? Kau dah cinta sangat dunia. Takut mati tu biar kena pada tempat. Takut mati tu bertambah kita kenal Allah, bertambah takut kepada Allah, bertambah kuat ibadah kita pada Allah. Bukan takut pada Allah tu tadi dengan jalan kau merasa seolah-olah engkau takut mati tu sampai engkau rasa macam kau tak nak mati. Tu tadi penyakit waham tu tadi yang Nabi bagi tahu menimpa pada umatku. Ini dia. Banyak umat Nabi Muhammad, ya solat bagus, puasa, zikir, haji, tapi ada penyakit tu. Penyakit tu yang Nabi sendiri takut. Kita tak takut, ada perangai tu.
Kerjaya kita, kita utamakan kedudukan pangkat kita, kita nak selalu naik dengan Allah. Lintang pukang pangkat kita macam mana, tak ada takwa langsung. Tak ada takwa langsung pangkat kita dengan Allah. Tak ada rasa bergetar hati dengan Allah. Tak ada rasa menangis tengah malam kenangkan dosa kita, kelalaian kita. Tak ada tengah malam bangun ke buat tajud, nangis betul-betul tumpu perhatian pada Allah. Aku banyak keduniaan tumpu, ya Allah, lupa pada engkau banyak. Ya. Tak ada menangis, tak ada. Biasa je hidup ni, macam tak ada buat salah apa-apa. Pada Allah sayang kita, tempat yang terbaik adalah sentiasa merasakan Allah. Allah Ta'ala kata. Selain daripada itu adalah tempat merana. Tempat yang akan membawa kepada ke arah musibah yang besar, bencana yang besar. Itulah azab di mana engkau memikirkan akuan diri engkau. Padahal Allah nak suruh kembali pada Allah supaya Allah nak selamatkan kita. Sebab itu ala tujuan dia. Allah jadikan kita bukan nak zalimi kita. Allah nak selamatkan kita. Dia bagi cara dia, sistem Allah Ta'ala. Ini tidak kau buat sistem kau sendiri, lepas tu kau mencabar-cabar lagi, lepas tu kau rasa macam kau seolah-olah dah beramal banyak. Ingat tu Allah tak tahu. Allah tahu kau buatlah masjid. Setiap daerah di Malaysia ni ada berapa? 1000 daerah kau buat masjid. Kau puasa, kau zikir, kau buat baik sekali macam mana pun. Tapi kau masalahnya cinta kepada dunia, takut mati, tetap juga tergantung. Tergantung juga amalan kau. Selagi kau tak buangkan pengewahan tadi. Cinta terangat kepada ini yang berlaku. Kita syok sendiri. Aku dah buat masjid banyak. Aku pasti amalan aku. Itu tipu tu. Allah tak termakan dengan ibadah yang macam itulah. Jangan. Bukan Allah tak nak terima. Tapi Allah suruh bersih dulu. Baru kau tahu yang kau buat masjid 1000 daerah tadi. 1000 masjid kau buat banyak duit kau kan tahu pun. Sebenarnya itu siapa punya duit? Itu siapa punya harta? Allah nak heran ke kau buat tu? Yang kau rasa bangga dengan amalan kau di hadapan Allah tu. Allah nak tengok hati kau betul-betul. Hati kau tu betul-betul serah pada Allah. Engkau tak ada apa. Jadi bila kau buat apa-apa 1000 masjid kat daerah pun Allah baru terima. Sebab kau tak mengaku ini semua wang kau ya Allah. Ini semua kehendak engkau ya Allah. Bukan kehendak aku boleh buat masjid ni semua atas dasar kuasa, kudrat dan rezeki yang kau bagi ya Allah. Aku tak ada apa benda. Baru kita boleh sebut tu. Kita tak membawa amal kita di hadapan Allah. Baru selamat. Baru diterima Allah. Ini kau rasa, ya Allah aku dah buat ni 60 tahun aku ibadah. Ini aku buat ni semua orang tahu. Malaikat pun tulis dalam kitab aku. Allah Ta'ala kata, ya kau boleh tipu malaikat, kau boleh. Tapi hati kau tak bagi pada aku, kau tetap juga tak dapat. Kau kata lillahi ta'ala kerana Allah, tapi sebenarnya kau buat atas supaya engkau dapat digelar orang yang dapat sesuatu daripada Allah. Engkau tak serahkan betul-betul kepada Allah. Sedangkan semua yang kau buat 60 tahun ibadah tu semuanya bersumber daripada kehendakku. Tapi engkau tak mengaku, kau rasa kehendak engkau yang boleh buat. Maka tu keluar kau tak layak duduk dalam syurgaku. Dan syurga tak ada orang hati yang merasa ada akuan diri. Tu pilihan Allah. Tu. Jadi itu kita perlu ingat. Saya nak ingatkan saya balik, ingatkan semua. Hati-hatilah. Nabi bagi ingat kita. Penyakit tu kasih buang dulu. Penyakit tu tadi ada keakuan diri tu buang dulu. Cari guru pembimbing. Kalau dah dapat alhamdulillah, teruskan. Alhamdulillah kita berada di daerah yang selamat. Dia panggil qalbun salim. Itu daerah selamat, dah tak berasa ada keakuan diri dah. Semua dia sandarkan kepada Allah. Segala amal soleh yang dilakukan disandarkan engkau lah ya Allah. Dia betul meyakini segala perbuatannya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berkehendak kepada perbuatan yang baik. Tak ada yang tak baik. Semua Allah menyuruh yang baik kepada kita. Alhamdulillah. Lepas kerjaya pula kita mementingkan pangkat pula. Daripada belajar tu jadi imam, jadi ustaz, jadi mufti, jadi ulama. Kita mementingkan tu, kedudukan tu tadi. Kita perhatikan. Kita ni tak belajar ni, keakuan diri kena buang ni. Tapi kita nak naikkan tu sampai kita lupa kita ni sebenarnya bukan hala tujuan kita untuk pangkat kedudukan. Pangkat kedudukan ni akan bawa kita rosak. Kerana kita beramal kerana nak pangkat, kita tak sedar.
merebut pangkat ni, pangkat ni sampai orang nak jadi imam pun kita tak bagi. Kita ada hak daripada kerajaan ni, dapat kelulusan jabatan ni, kita kena jadi imam. Tu. Dan sebelah kita tak dapat datang, baru kita tahu orang lain harus gantikan. Tak nak pula kita bayar pada orang yang gantikan jadi imam tadi. Lepas tu tak terima kasih, lepas tu nak rasa dia yang layak jadi imam, yang lain tak layak. Macam-macam lah. Dah jadi ulama, dah jadi semua ada beletan-beletan hawa nafsu akan membelit pada kita. Allah tu akan tahu hati kita. Melainkan orang yang kenal diri, kenal Allah, dia akan memerhatikan betul-betul akuan dirinya, pasti dia buangkan. Beruntungnya tadi dia sentiasa la ilaha illallah, dia pancung akuan diri dia dengan pedang la ilaha illallah supaya hilang akuan dirinya, iaitu sifat-sifat yang mana dia nak mengaku dia hidup, dia berilmu, dia yang mendengar, dia yang melihat, dia ada kudrat, dia yang berkata-kata, dia yang berkehendak, semua tu dibuang la dengan pedang la ilaha illallah. Dan dia sampai Allah kurniakan, Allah tarik jazbah dirinya, hilang akuan dirinya. Allah yang mematikan dirinya, maka Allah hidupkan balik. Baru kehidupan dia dirasakan betul, kehidupan ni adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah. Baru selamat. Selagi kita ada lagi nafsu, hendakkan kedudukan nak tinggi, kita tak mau ketakwaan, kita tak nak pakai, segera rosaklah kita. Daripada itu tadi, yang tadi kerjaya, kedudukan dengan harta-harta. Tengok, kita mencari harta-harta ni, kita sayangi harta benda macam-macam, macam-macam yang kita hendak Allah bagi. Tak ada pun yang tak ada. Sampai kita cari apa lagi aku nak ni, punya biol tu tadi, punya derhaka kita pada Allah. Sampai kita cari apa lagi aku nak minta pada Allah ni, apa lagi. Dah macam-macam dah Allah bagi, sampai tak tahu, sampai nak rasa apa lagi yang perlu aku nak dengan Allah. Sampai gitu biadab sekali. Allah kita tak pentingkan. Kita rasakan asyik kepada Allah, betul-betul sebut nama Allah, terasa hilang akuan diri kita, nikmat betul-betul dengan Allah. Dunia ni tak ada apa, pangkat ni tak ada apa, kita tak nampak itu semua, kita tak nampak. Kita hanya nampak, rasakan yang wujud hanya Allah. Itu kita tak pentingkan. Terpentingkan harta, penting. Lagi dia cari harta ni lagi tak cukup. Dia bagi gunung jadi emas pun tak cukup juga, nak lagi tu penyakit tu akan datang, penyakit hubud dunia, cinta pada dunia, sampai menyebabkan kita bermasalah dengan Allah, akhlak kita bertambah buruk dengan Allah. Bila dah cinta pada harta, cinta pada dunia, maka kita yang buruknya akan jadi penyakit, iaitu penyakit apa? Penyakit kita ni tak cukup-cukup. Bila tak cukup-cukup, kita tak mau keluar zakat, kita takut nak sedekah, kita takut nak buat infak ni, infak tu. Dan kalau nak buat infak pun nak kena ada imbalan. Nak berapa kau nak balas aku balik? Aku bagi ni, apa projek kau nak bagi aku? Semuanya masuk TV, ambil gambar, apa semua kita bagi tu, supaya orang tahu, supaya kita ni digelar orang yang baik, supaya kita dapat sesuatu imbalan. Orang ramai kata baik dan dia bagi projek kat dia. Macam-macam kita ni. Selagi kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa saja amal-amal ibadah kita akan tersangkut. Bukan Allah tak mau terima, tersangkut. Sebab apa? Kita meyakini kita yang boleh buat. Maka tu kita betul-betul kena muhasabah diri, melihat dalam keadaan diri. Lebih kita cintai harta benda, lebih kita cintai kat dunia ni tadi apa? Kedudukan, harta, wanita, lelaki yang apa, kita tak cukup-cukup, macam-macam. Kita tak cukup-cukup, kita lebih cinta tu. Hingga kan itu menyebabkan kita dengan Allah sangkut, maka itulah azab sebenarnya. Allah Ta'ala kata, tunggu azabku, maknanya kita dah menghadapi, dah berada di dalam azab, tapi kita tak sedar. Arahan Allah, sistem Allah tidak kita utamakan. Sistem Allah Ta'ala adalah Allah suruh kita apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu. Allah punya ketetapan, Allah nak qada dia adalah tetap merasakan yang ada hanya Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Baru kita ikut sistem Allah. Yang pertama kita kena hilang akuan diri dan rasakan Allah, baru mudah kita ikut ta'budu, iaitu Allah Ta'ala punya sistem.
Penyembahan tu iaitu sistem-sistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita, yang kita lihat sekeliling kita. Ya, yang dikatakan tadi Syekh Latif semalam, apa dikatakan tadi, dukhan, asap yang menutupi tebal, sebenarnya ya yang secara hadis tu Rasulullah kata dukhan ni, asap tebal, ya keliling dunia dia juga, tapi yang paling mustahil yang dalam, yang tutup dalam diri kita tu lebih kita kena tahu. Kalau jadi kiamat sekalipun tapi hati kita dah terbuka. Tapi ini sekarang masalah dalam diri kita ni sendiri dah ada dukhan, itu asap tebal yang menutupi yang kita punya dengan asap tebal yang kita buat tadi, racun-racun yang kita buat sendiri, iaitu racun akuan diri kita. Kita biarkan berlega dalam diri kita. Sampai kan kita sesak nafas lah, macam-macam lah keadaan dia. Kita dengan Allah tu sangkut berada di dalam azab, tapi kita tak rasa kita ni azab. Kita rasa seolah-olah diri kita akan dapat imbalan yang baik daripada Allah. Padahal ketika di dunia lagi kita bermasalah, akhlak kita buruk dengan Allah Subhanahu Taala. Apa akhlak buruk tu? Akuan diri kita makin menebal. Menebal dengan asap-asap tu tadi, dukhan tadi. Jadi buang. Di hadis ni ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang tersurat hadis, ada yang tersirat. Yang tersirat ni penting kita fahami. Jangan nak tunggu tadi nak cari iblis tu punya wajah. Perangai iblis tu dalam diri kita. Iaitu akuan diri tu tadi. Masih ada akuan diri lagi, masih mudahlah iblis nak datang membisikkan, mengajakkan. Jangan salahkan iblis dulu. Akuan diri kita lah puncanya iblis tu mudah. Kau menjemput iblis tu datang, menjemput segala benda batil. Segala sistem-sistem Yahudi akan mudah engkau ikut. Kau rasa biasa ikut sistem Yahudi ni. Sebab apa? Akuan diri engkau dah menebal. Engkau pun nak dinaikkan lagi akuan diri engkau. Maka sistem Yahudi ni menaikkan akuan diri manusia. Kerana dia ni, Yahudi paling tinggi akuan dia. Dia punya bapak guru dia iblis. Dia punya sanad dia, keturunan dia Firaun, Namrud. Itu tadi. Jadi kau sistem dia tahu macam mana nak tewaskan kau. Iaitu kau jangan belajar, bagi dia belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. La ilaha illallah tu suruh sebut dia. Al-Quran tu suruh sebut dia. Baca lagu-lagu sedap, bagi pertandingan, bagi dia hadiah yang besar-besar. Tapi jangan bagi dia kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah, nanti dia faham maksud dia, habis kita. Dia tak bagi tadabbur, dia tak bagi kelas-kelas tadabbur lebih-lebih sangat. Ilmu kenal diri sesat. Jangan di mana zaman Nabi tak ada. Kita tauhid la ilaha illallah. Sudah. Dia dah buat sistem tu dan kita pun dah lama terikut. Kita pun tak tahu puncanya. Jadi punca dia jangan salahkan dia. Yang sebenarnya kembalilah kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah cepat. Jadi cara nak kembali tu nak kena tahu. Jumpa arif billah, pembimbing rohani. Rasulullah kata, aku nanti dah tak ada, aku titipkan, aku tinggalkan. Jangan sampai engkau tak jumpa, tak cari duduk dengan orang begitu. Pertama Al-Quran, kedua Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ada dua. Satu orang mewarisi daripada akhlak Nabi, yang dia tahu dia roh dia adalah berasal daripada Nur Muhammad. Dan kedua adalah darah keturunan Nabi. Kena dekat dua-dua tu penting, kita kena dekat. Ni bila manusia dah jauh dengan dia tadi, Al-Quran sekadar dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis, tapi dia tak dekat dengan Ahlul Bait yang dimaksudkan tadi, maka mereka takkan faham. Sebab Ahlul Bait dan juga orang yang maknanya mewarisi akhlak Nabi tu tadi, al-ulama warasatul anbiya ni, dia kita jauhkan Ahlul Bait ni, maka habislah kita tak faham lah nanti. Ahlul Bait ni yang nak menjelaskan Al-Quran yang Allah Rasulullah tinggalkan dan hadis. Bila kita tak jumpa, kita tak faham. Baca Quran 30 juzuk, hafal hadis 100,000, tapi tak faham nak yang tersirat nak diolahkan tadi. Sebab kita tak jumpa Ahlul Bait ni tadi, warisatul anbiya dan juga pewaris Nabi tadi, darah dan maka itu dihina pula. Di Indonesia ni dia nak hina pula Ahlul Bait ni. Dia nak hina supaya berpecah belah
berlaga-laga sama-sama warasatul anbiya. Ni dua kan, apa ni, alul bait Nabi yang masuk Nabi tu pertama darah dia, kedua adalah ulama tu waris Nabi juga. Kan? Jadi dia nak lagakan antara dua dia. Jadi lemah lah tu. Tapi Allah Taala melindungi, ya. Tak lama lagi dia orang ni di Indonesia dia nak ada pilihan raya. Di situ nanti datanglah Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi kan. Itu semua akan terhimpun di situ bersama dengan Bani Tamim, iaitu Bani Tanah Melayu ni berkumpul nanti. Di sana Indonesia pun Melayu Jawa, Melayu Bugis, Melayu Banjar, Bani Tamim lah tu. Kita Melayu apa, semua Melayu apa. Kita Melayu lah, rumpun tanah Melayu ni Melayu. Yang Rasulullah maksudkan tadi akan jadi penyokong kuat, pengikut kuat Imam Mahdi. Itu tadi. Sebelum Imam Mahdi keluar lagi kita dah bersedia dah nak jadi, dan kita takkan terkalah kata Rasulullah. Tu sebab Allah memberikan karamah kepada orang-orang Bani Tamim. Bani Tamim ni last sekali yang akan memperbarukan balik ni, menyokong Nabi menyokong Imam Mahdi nanti. Tak lama lagi, tunggulah. Dia dah muncul dah. Tapi sekarang ni memang ada kumpulan-kumpulan yang banyak ramai yang dah mengaku guru dia Imam Mahdi, macam-macam dah bai'ah dengan dia dah. Macam-macam kita dengar dah. Ya. Dia sampai nanti cukup, nanti Allah Taala dah naikkan jadi orang pun tak tahu mana satu ni mengaku Imam Mahdi ni. Nantilah dah 7 kali ulang baru dah ke 8 kali 9 kali baru betul Imam Mahdi tu tadi. Dia dibai'ah di Kaabahullah. Ketika waktu tu Nabi kata di waktu orang wukuf di Arafah. Ya. Yang lain nanti kita dengar lah orang masing-masing, bukan Kaabah dia bai'ah, dia kata guru dia ni Imam Mahdi. Ramai nak boleh dia berjuta. Jadi pun kita tertipu, ni ke Imam Mahdi, ramai pengikut dia. Tapi tak dibai'ah di hadapan Kaabah, tak betul lagi. Banyak kita akan dengar nanti masuk dalam YouTube ke apa, orang hantar kata dah Imam Mahdi dah keluar. Tapi awas, jaga-jaga, tertipu. Nabi bagi ingat 7 kali dia akan orang mengaku, tapi tak betul. Yang ke-8 9 tu dia bai'ah. Dia dengan cara macam mana kita pun tak tahu, tapi di depan Kaabah. Waktu orang wukuf di Arafah. Itu hadisnya. Jadi kita kena yakin apa yang Nabi Muhammad SAW ni. Cukup dah 100 tahun, akan tak lama lagi tahun baru ni masuk bulan 3, kejatuhan Osmaniyah 100 tahun. Mujadid akan timbul, dan pada akhir zaman ni mujadidnya namanya Imam Mahdi ataupun Muhammad bin Abdul, seperti namaku juga. Dia daripada keturunanku. Itu tadi ya. Jadi itulah yang kita nak kena faham, bahawasanya keadaan kita dah semakin lama, semakin dah hampir nak penutup, nak gulung balik semua sekala dunia ni. Tanda-tanda ni terlalu jelas dah. Kita memilih pemimpin-pemimpin yang tak amanah, kita jadikan pemimpin. Rakyat yang salah tu, rakyat yang banyak nakkan kepada keduniaan, akuan diri, maka dia pilih pemimpin yang boleh naikkan akuan dirinya. Tu Nabi SAW bagi tahu. Kurang lebih lah maksudnya gitu. Jadi kita menghadapi sekarang ni jelas dah. Takkan buta mata kita tak nampak. Pemimpin-pemimpin atasan kita tengok. Pemimpin Arab dia tengok. Dia nak buat Arab ni tadi, jajahan dia Qatar ke Kuwait ke apa semua. Jadi raja Arab ni nakkan buat Eropah Timur, dia kata. Maknanya Eropah Timur maknanya tempat maksiat tu dia nak alihkan ke situ lah. Dia bangga. Dia kata dia akan pastikan pula tu. Takkan kita tak faham ya? Sampai berani dia cakap. Betul lah Nabi cakap. Nabi cakap tu betul. Pada penghujung zaman ni dah memang dekat dengan kiamat. Dah dekat dengan Imam Mahdi. Dekat dengan Dajjal, Dukhan apa semua. Ialah tanda dia apa? Yang paling jelas adalah manusia memilih pemimpin yang macam tu lah. Biadab tu. Meluluskan LGBT lah. Padahal itu semua dilaknat oleh Allah, tak suka kan. Itu yang pemimpin tu luluskan, ya Allah.
Arab buat macam tu. Arab ni bila negara Arab Islam boleh buat, senang yang lain-lain. Termasuk dia mudah datang di Malaysia, Indonesia. Ni pengaruh ni akan asalnya dia akan buat di Arab dulu lah. Bila Arab boleh buat macam tu, yang lain mudahlah dia nak masuk. Tu kita tengok. Nanti Nabi kata bila Imam Mahdi muncul nanti dengan dia punya bala tentera dia akan memerangi pertama iaitu Arab sendiri. Memang orang Arab dia kembali jadi Arab jahiliyah balik. Oh gila-gila betul. Pesta minum arak, pesta bercium-cium lelaki perempuan LGBT. Semua dia nak buat tumpu di situ, di Arab Saudi nanti. Semua negara-negara Arab kena ikut di bawah jajahan dia, kena ikut. Ini berlaku. Kita nanti kita tengok sendiri lah. Pemimpin-pemimpin kita semua berkiblatkan itu nanti. Tu. Tunjuk baik, tunjuk hebat, tapi tak kenal diri, tak kenal Allah. Depan manusia orang alim, kita tunjuk yang kita ni orang yang takut pada Allah, yang bertakwa pada Allah, buat masjid, kita ini tu. Tapi sebenarnya Allah tahu dalaman kita. Tahu. Kita nak buat tu sebenarnya kita nak biar perhatian manusia boleh memilih kita lagi sebagai pemimpin. Kemudian kita boleh tarah lagi. Harta-harta apa rakyat, harta kita akan apa. Ini berlaku. Lepas tu kita suka ajak masyarakat kita seronok-seronok. Pemimpin-pemimpin kita tak tahu ala tuju nak bawa masyarakat kita mengesakan Allah. Kita nak buat sistem pelajaran kita mengesakan Allah, tak ada, tak nampak. Makin dia ajakkan tadi keduniaan, dia ajar manusia gitu. Pemimpin yang macam tu kita yang lantik, kita pun suka. Lagi jangan salahkan pemimpin aja, kita sendiri yang sendiri nakkan gitu. Jangan salahkan siapa-siapa. Gitu. Lepas tu kita kata tak apa, dia ramai orang dah sokong dia tu betul lah. La haula wala. Kita fikir gitu, ramai orang yang suka tu semua tak betul. Dia pilih, tetap jangan tak betul. Nanti orang yang betul-betul yang menjaga amanah, yang boleh pimpin, dia anggap pasal tak ada masyarakat tak mau sokong dia. Sebab dia jalan betul. Jalan kita ni nak jalan tak betul supaya kita naik keakuan diri kita. Jadi kita masyarakat sendiri yang banyak bawa sifat batil, maka kita akan pilih pemimpin batil. Pemimpin yang betul-betul kita akan tolak. Ini yang berlaku. Ini keadaan yang berlaku. Ini satu bencana yang besar. Satu malapetaka yang besar. Ini kiamat. Kiamat yang kecil, kiamat yang betul-betul kita tidak perasan. Dia berlaku dalam diri kita. Apa tu? Kita telah menderakai Allah dengan jalan kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita berpura-pura. Kita berpura-pura jadi menipu Allah. Hari-hari kita menipu Allah, hari-hari kita bohong dengan Allah. Solat hati kita ke mana, kita sebut nama Allah, otak kita ingat dunia. Ingat Allah tak tahu ke? Kan? Allah kata celakalah. Fawailul lil, celaka. Bukan dalam solat pun dah celaka, luar pun celaka lah. Bukan Allah tu marah, tapi Allah kena bawa sifat tu supaya bagi tahu Allah tak marah. Engkau satu dunia pun kalau kau tak sembah Allah, Allah tak marah. Sebab Allah tak berubah, sifatnya adalah sentiasa keadaan dia sempurna. Tak pernah kejap marah, kejap senyum, tak pernah. Sentiasa syok, asyik dengan diri sendiri, puas sepuas-puasnya. Tidak pernah berubah. Walau sekalian alam ni semua buat maksiat ke, banyak buat maksiat, Allah tetap gitu juga. Tetap dalam keadaan asyik, sempurna, cukup, maha cukup. Tak ada rasa risau, tak ada. Cuma Allah buat risau ni supaya merendah diri, supaya nak selamatkan kita. Jangan kita perasan risau Allah Ta'ala. Dia tengok Allah Ta'ala tak ada kuasa. Kita tak faham, ya Allah. Tak faham, jadi jahil macam tu. Kita rasa Allah berkehendak pada kita. Tengok kita punya kurang ajar tu. Padahal Allah tu rindu, sayang pada kita, nak selamatkan kita. Allah merendahkan diri, turun ke langit dunia untuk bagi tahu apa yang kau minta sebenarnya. Tu sebenarnya Allah buat begitu supaya kita meyakini dia. Tapi kita kata, kenapa Allah ni dia tak boleh nak berubah apa benda ni? Bukan tak boleh berubah, Allah punya susunan semua tu.
Allah tak heran pun dia jadikan baik, dia jadikan buruk. Semua ni cerita Allah. Baik malaikat, baik apa pun berjuta-juta malaikat diciptakan lagi, baik manusia diciptakan apa pun, semua cerita-cerita dia. Jin, syaitan, iblis, semua cerita-cerita Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak risau? Apa dah Allah tak risau apa pun. Kita yang dia bagi tahu kita ni sebenarnya tak kembali pada dia tu yang dia risau. Sebab apa? Sebab dia sayang kita. Dia sayang kita. Kena ingat tu. Jangan ingat kita boleh soal Allah. Allah yang soal, Allah dah cukup buat kepada kita dah baik dah macam-macam. Kita yang disoal, bukan kita menyoal Allah. Salah tu. Perbetulkan. Kenallah diri, kenal Allah. InsyaAllah kita akan faham kehidupan ni. Kita akan melihat banyak nanti. Kehidupan kita ni kita dapat lihat. Bila kita dah faham, Allah dah bagi faham diri kita, kita akan selalu muhasabah diri kita. Kita akan nampak sekalian alam ni semua. Di mana semua manusia-manusia, semua makhluk-makhluk Allah ni sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita dah buta lah. Dia buat baik ke buruk ke, kita dah buta lah. Sebab kita akan nampak ini semua susunan-susunan Allah. Bila Allah suruh tegur, baru kita tegur atas kerana kasih sayang Allah. Tu tadi ya. Jadi kita kena faham insya-Allah apa saja yang kita ucapkan tadi, kita sama-sama dapat amaliahkan. Kerana masa ni kita beruntung. Masa ni kita adalah masa Imam Mahdi. Ya, masanya Imam Mahdi, kita niatkan tadi kita nak bersama dengan Imam Mahdi. Beruntunglah kita. Tapi manusia-manusia yang tak celik pada Allah ni, tak nampak ni, dia rasa macam mengapa aku hidup di zaman ni susah ni maksiat ni, kan bagus aku hidup di zaman Nabi. Itu orang begini dia tak bersyukur, dia tak faham. Pada zaman pun yang pentingnya kita kenal diri, kenal Allah. Bahagia apa zaman pun Allah letak, kita tetap juga dengan Allah tu tidak berubah, tetap juga gitu. Maha Esa, tetap juga dia yang menyusun sekalian alam. Kita tak risau dah. Semua dia yang kontrol semua. Semua dia dah bagi tahu Nabi dah. Penghujung zaman Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar, Dajjal keluar, Yajud Majud, semua tu susunan tu dia bersedia untuk sentiasa kita dengan Allah semua. Bukan risau tu, bersedia kita dengan Allah, itu yang paling mustahak sekali. Bukan cerita ni nak nakut-nakutkan kita. Bukan. Cerita-cerita ni menakutkan kita untuk apa? Kembali kepada Allah. Tu tujuan baik. Bukan si Ajih ni ceritakan takut-takutkan ni, tak ada pun keluar Imam Mahdi. Kita tak faham. Jangan dah keluar menyesal. Tu Imam Mahdi, maknanya engkau tu kena ada dapat petunjuk Allah. Bila dah dapat petunjuk Allah, apa dia? Engkau kenal diri, kenal Allah. Tak adalah diri engkau. Maka dapatlah engkau petunjuk Mahdi yang dalam dulu. Tu tadi. Baru engkau akan tak payah tunggu Mahdi yang akan datang. Sebab engkau dah bersedia. Engkau menjadi Mahdi sebelum datangnya imam ketua segala petunjuk tu tadi. Yang akan bawa kita ikut sekali. Kalau tak ada, kita tak faham Mahdi yang dalam diri kita, tak kenal diri, tak kenal, maka itulah sebenarnya kita telah menjemput ataupun malapetaka ataupun azab yang berat, yang pedih. Kenapa berat, kenapa pedih? Sebab kita buat tak tahu macam tak ada apa. Itu yang malang ya. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Minta pencerahan daripada sahabat kita Palang dan juga Syekh Latif. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari Jumaat Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Alhamdulillah, Allah SWT dengan kudrat dan iradatnya menyusun, meletakkan dan menempatkan kita di tempat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah SWT. Itulah majlis kita sama-sama nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan. Majlis kita sama-sama meninggikan, menegakkan dan mengamaliahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kita nak nafikan keakuan diri kita,
Kita nak kenal diri kita dan kenal Allah Taala. Bila kita nafikan keakuan diri kita, buang keakuan diri kita dan tanggalkan dan leburkan keakuan diri kita, barulah kita isbatkan akan keesaan Allah SWT. Kita tundukkan nafsu kita dengan mengisbatkan segala-galanya adalah daripada Allah SWT. Segala percakapan kita, segala pendengaran kita, segala penglihatan, kehendak, ingatan dan sebagainya, kita letakkan Allah SWT lah di hadapan dahulu dan nombor satu. Sebagaimana Ustaz terangkan tadi, kita hari ini Nabi SAW beritahu kita ditimpa penyakit al-wahan. Itulah penyakit hubun dunia dan cinta dunia dan takut akan mati. Itulah kita sama-sama nak ingat peringati supaya kita buang cinta dunia itu kita tanggalkan keakuan diri. Itulah kemuncak cinta dunia kita. Bila kita berjaya tanggalkan keakuan diri kita, buangkan, leburkan dan kita binasakan keakuan diri itu, maka akan mudah datang illallah. Itu kita isbatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah bila kita dapat sama-sama ajak mengajak, ingat memperingati, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Inilah tanggungjawab kita kepada diri kita, khasnya kaum keluarga terdekat, jiran-jiran kita dan seluruh umat Nabi SAW lah, seluruh alam lah, adalah tanggungjawab kita setakat mana yang kita mampu untuk kita sama-sama ajak mengajak, ingat memperingati, nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, pesan memesan. Jadi bila kita sama-sama ajak mengajak, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sama-sama kita mengajak dalam perkara kebaikan dan takwa, dan kita sama-sama mengajak mencegah daripada kemungkaran, keburukan. Jadi apabila kita bersama sentiasa ingat memperingati dan ajak mengajak ini, maka Allah SWT akan tambahkan kekuatan ke jalan-jalan untuk Allah SWT buka hidayahnya, itu akan lebih mudah. Jadi alhamdulillah dengan majlis ini kita sama-sama nak mengesahkan Allah SWT. Itulah tujuan yang utama atau hala tuju kita yang utama, ialah kita nak sama-sama mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, dengan hakul yakin, dengan yakin yang sebenar-benar, bukan saja dengan penglihatan kita ataupun dengan ilmu kita, tapi hakul yakin, yakin yang Allah SWT campakkan di sisi Allah SWT. Ya, alhamdulillah, saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukashafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya dapat kita bersama-sama di perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumaat ini untuk kita mendengarkan kalimah sakti, kalimah agung, yang mana bukan hanya menyebut kalimah agung tu la ilaha illallah, tetapi meyakini, mengimani la ilaha illallah tu dalam kehidupan harian kita. La tu menafikan betul-betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. 7 sifat yang berulang, 7 sifat yang mana kita dipecahkan, yang mana dipecahkan oleh ketua segala wali, Syekh Abdul Qadir Jalani. La bermula daripada la hayyun tadi tu, sampailah 7 tadi, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, lahul mawjud illallah. Itu sebenarnya, itu kita nak benda ni kita anggap tidak penting dalam kehidupan kita. Bila kita anggap tidak penting, maka yang seperti diceritakan Ustaz tadi, duduk di dalam jabatan. Saya pun pernah duduk di jabatan juga. Tapi ada tak kita bekerja, kita mencari orang arif billah, nak menceritakan, mentadabur,
meyakini, mengimani la ilaha illallah. Ada tak? Kalau tak ada, itu kata masalah kita dalam kerugian lah. Kan? Kita duduk dalam 8 jam. 8 jam tadi, seperti diceritakan tadi. 8 jam kat pejabat tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 apa ke. Kita, mana hala tuju kita di situ? Bawa tak kita dalam kehidupan dalam jabatan tu? Bukan salah duduk di jabatan. Tapi adakah daripada, yes, benda ni memang sistem yang disistemkan oleh Yahudi. Tapi ada tak kita berjumpa dengan orang arif billah? Bila kita bersama dengan dia, tak kira lah kita pergi mana ke, pergi Melaka ke, pergi Johor Bahru ke, duduk mana ke, berjauhan dengan guru apa. Pernah diperkatakan, berjauhan dengan guru tu lebih kuat gelombang dia. Itu diberitahu dengan saya sendiri. Lebih kuat gelombang ni sebab apa? Kita dah ada guru pembimbing. Yang dikatakan warisatul anbiya, yang Rasulullah beritahu tu, warisatul anbiya, membimbing rohani tu. Seperti mana kalau pomen kereta, dia pomen kereta lah. Kan? Itu bidang masing-masing yang Allah Ta'ala letakkan. Jadi beruntung kita. Itu nampak tak? Kita Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau daripada awal pagi sampai ke petang ni, kita ada tak kita mengimani kita punya kita jalankan dalam kehidupan kerja di jabatan kita tu dalam keadaan apa-apa pun lah. Gerak Allah. Ini macam mana? Ini yang ni macam mana? Takkan boleh. Kalau kita duduk, saya dapat rasakan lah. Bukanlah saya pun tak nak cerita banyak-banyak lah pasal hal diri saya. Tapi itu semua cerita Allah. Bukan saya cakap hal diri saya. Itu semua cerita Allah. Tidak boleh, saya cakap. Saya pernah duduk kat jabatan. Saya terus terang saya cakap. Tidak boleh. Walaupun di pangkat besar sekalipun, saya pangkat bawah je. Di pangkat besar pun, tidak boleh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya nak yelah macam tu lah. Lebih kurang ceritanya gitulah. Kan? Tak boleh, memang tak boleh. Allah Ta'ala tak izinkan. Tak nampak. Tapi diizinkan pun kita nampak kun fayakun juga. Tapi kekuatan rohani yang Allah Ta'ala bagi dalam diri kita, walaupun yelah saya dalam keadaan tu lah, jatuh bangun di situ lah, tak apalah. Kan? Saya lah mengetahui diri saya dari dalam mafi anfusikum la fatusyirun. Memanglah kita dalam keadaan jatuh bangun di situ. Tapi Allah Ta'ala letak kan? Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah SWT, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itulah keadaan dia, menafikan keagungan dia hanya Allah. Kan? Orang yang nak menganiaya kita pun tidak boleh diizinkan Allah. Sebab kita duduk dalam benteng hizni, duduk bersama dengan guru, jauh sekalipun tak apa. Kita nak mengetahui bahawa bangun tidur kita tadi pun, kita nak bersungguh-sungguh macam mana ya Allah cara aku ya Allah, macam mana cara ya Allah nak mengesahkan kau ya Allah. Kita dah delete balik dah. Walaupun kita dah tahu, kita dengar, kita menghayati kan. Tapi semua penghayatan ke apa semua kita delete. Allah Ta'ala ajar balik. Refresh balik. Dia semualah. Kan? Itu yang kita seronok tu dulu berkehidupan tu. Sampai kita tak nampak yang dikatakan mengejar itu penyakit yang Rasulullah beritahu tu kan. Takut mati. Cinta dunia, takut mati. Memang duduk di dunia. Duduk di dunia ni diatur oleh Allah. Itu yang berkehidupan dengan Allah. Dunia ni siapa yang punya? Pemberi dunia, yang punya dunia ni siapa? Allah. Kita bukan cinta dunia, kita kena cinta pemilik dunia Allah tu. Sebenarnya kenalkan Allah Ta'ala tu, baru diatur di kita. Bukan kita mengontrol Allah Ta'ala, aku nak ni, aku nak tu, imalan apa aku nak, aku baca Quran ni, aku 30 juzuk, adakah aku masuk syurga? Boleh masuk syurga. Baca tabarakalladzi biyadihi, boleh selamat. Betul ke tu? Betul ke tadabbur betul-betul ayat Quran yang seperti yang diceritakan oleh Ustaz Salih? Betul ke? Betul-betul kan? Yang tu betul lah. Kita tafsiran tu kena betul-betul, bukan tafsiran sahaja. Kan? Perlu tadabbur benda-benda tu semua. Baru betul. Tak ada kalam kita, dia je. Itu baru betul yang tak diazab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takkan anaya kita kenalkan dia. Tidak akan. Dia akan sentiasa bersama dengan kita. Kita dah lebur, tak ada apa. Dia je semua. Itulah. Dalaman lah. Itu kata dalaman. Kan? Bila kita dah faham, seperti jemaah Melaka beritahu, kita rupa-rupanya saya dulu tak faham dia kata. Tapi bila saya dah dipaham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, rupanya mudah je. Nampak tak? Itu jemaah daripada Melaka beritahu. Dia berkongsikan bersama, nampak tak? Itu kata insya-Allah ni dengan YouTube yang mungkin yang baru mendengar,
Dan sentiasa mendengar dan teruskan dengan perkataan yang dikatakan. Contoh saya cakap tadi lah, Jemaah Melaka tadi kan. Mudah je rupanya. Kita nak itulah yakini bahawa kita ni memang yang dikatakan la hayyun tadi tu. Kunci pertama tu la hayyun. Kan? Tak ada rasa kita hidup, yang dia semua. Itu dia. La ilaha illallah. Sama-sama kita bawa keluarga kita ni, bawa keluarga kita. Bawa kawan-kawan kita. Dengan jangan memilih ini ini yang ni tak. Nanti Allah Taala yang akan option siapa-siapa yang akan untuk disampaikan, itulah dia. Kita menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu yang sedap tu. Insya-Allah. Semua kita nampak aturan-aturan Allah SWT. Saya pun tak mampu. Cakap ni bukan mudahlah bercakap kan. Tapi apa yang dicakap ni Allah Ta'ala bawa lah. Kita tak ada apa. Dia yang bawa kita macam mana keadaan, kehidupan dia video tu kan. Ar-Raqim tu. Macam mana video dia tu. Allah Ta'ala video kan di situ. Kan? Tu dia. Canggih ni. Kan? Moden ni duduk dengan Allah Ta'ala ni moden. Lebih moden lagi. Lebih canggih lagi. Lebih ajaib lagi. Surah Al-Kahfi kan. Surah Al-Kahfi, pemuda Kahfi tu kan. Apabila kau tengok, kau akan lari lintang bukang. Ajaib ke Allah Ta'ala kata? Ajaib lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu. Ajaib lagi aku boleh bagi tunjuk kebesaran aku. Itu dia. Kita bersama dengan Allah, itulah keadaan dia. Kita nak pemilik je. InsyaAllah Allah Ta'ala akan atur kita. Kita tak mampu. Nak nafikan diri pun tak mampu. Tapi kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala aturkan. Wa fawwidu amri ila Allah. Wa fawwidu amri ila Allah. Tolong aku ya Allah. Kan? Sentiasa yang diperkatakan dulu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa-dosa kita yang lalu. Duduk di jabatan dulu pun dalam keadaan menaikkan keakuan diri kita. Tapi alhamdulillah, saya bersama sahabat-sahabat saya, sikitlah sahabat-sahabat saya. Masa tu PKP, saya ingat lagi PKP. Saya renung apa yang Ustaz cerita tadi. Kita bercakap tentang talk ni masa tu tengah PKP masa tu, tapi boleh lagi lah berjumpa kan malam masa tu. Alhamdulillah 2-3 orang datang. Okay. Kawan saya lah, yang lain-lain jemaah tu ramai juga. Sampai masa 2 kali datang, terus tak datang, terus keluar grup terus. Bayanglah. Nampak dia punya tarikan daripada jabatan sistem Yahudi tadi, nampak tak? Penyakit dia. Padahal dia dalam dekat jabatan dia solat apa semua. Dia sendiri yang keluar daripada, padahal ini yang bila diceritakan tentang talk, dia sendiri yang keluar. Bayang nampak punya tarikan jabatan tu. Bahayanya tu. Jadi kita bersama-samalah hari zaman ni. Jangan sampai jadi macam tu. Kita pun sentiasa mendoakan, bukan tak doa pun. Tapi itulah penyakit yang betul-betul kuat tarikan tu. Kuat ke arah sistem Yahudi tu. Macam-macam lah. Termasuklah riba dan sebagainya. Risau kita. Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita. Semua dia semua. InsyaAllah. La haula wala quwwata illa billah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi di hari Jumaat yang penuh barakah ini kami dapat berkumpul sekali lagi mendengar kuliah daripada Syekh Aziz. Andai kita perasan daripada semalam lagi dan hari ini, apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam talk beliau, pada saya memang terkena terus, seperti tembakan terkena pada diri saya. Teringat pada kisah zaman saya bekerja dulu. Memang bohonglah kalau kata kita bila kita kerja 8 jam, 10 jam tu kita ingat Allah. Mungkin kita ingat masa berhenti nak solat sajalah, tapi masa tu dipenuhi dengan fikir pasal kerja saja. Saya sendiri pernah bekerja di syarikat firma guaman. Fire bertimbun-timbun daripada pagi sampai ke tengah malam, fikir pasal kerja lah. Lepas tu dia ada due date semua, nak submit kat bank, nak submit kat pejabat tanah semua.
dengan buat kerja bos lagi 24 jam. Tidur pun sampai mimpi tengah buat kerja. Jadi macam ditembak lah tadi, rasa macam ya Allah, dulu rasa jauhnya dan Allah, solat, tetap solat. Betul lah Ustaz kata, hadis Nabi, celakalah bagi orang yang solat. Maknanya kita solat pada zahiriah saja, tapi tengah solat tu pun fikir, sekejap lagi nak buat kerja ni, sekejap lagi nak buat file tu, sekejap lagi nak buat file ni. Rasa macam ni lah, fikir pasal dunia sajalah saya kata. Jadi masa tu saya ingat kami tinggal di Keramat dan saya kerja di Ceras. Pagi-pagi hari lagi dah nak pergi ke sana tu, ulang-alik naik bas dalam sejam lebih lah nak sampai ke sana, ke Ceras tu. Lepas tu sampai pergi kerja, balik pula dah jam, dah maghrib dah. Solat memang kata tak tinggal solat, tapi hujung-hujung lah nak solat, break time sejam saja, masa tu nak makan. Tapi nak solat Zuhur tu tunggu asar lah, dekat-dekat nak asar, 15 minit nak asar tu tunggu, baru nak solat Zuhur. Jadi masa tu kita tak nak, orang kata tak nak ambil 2 kali rehat kan. Jadi solat Zuhur, tunggu asar, terus solat asar. Rasa macam dah cukup lah masa tu, rasa dah cukup, kita dah buat solat 5 waktu dah. Sampai rumah maghrib dekat nak isyak dah, terburu-buru solat. Jadi ya Allah, rasa macam huru-hara lah hidup ni. Ya. Jadi betul lah, benar lah apa yang diperkatakan oleh Ustaz. Kita ni banyak menghabiskan masa memikirkan hal dunia saja. Dulu kalau tak ada talk macam ni, tak pernah bercakap pun pasal Allah ni, pasal keesaan Allah, tak pernah nak cakap, tak pernah menampakkan Allah dalam hidup kita. Saya kata suka dengar ceramah, pergi sebulan sekali ke 2 minggu sekali pergi masjid time maghrib, kuliah maghrib hari Minggu. Dengarlah Ustaz cerita pasal baca kitab tu, kitab ni semua. Tapi yang kalau talk macam ni, Ustaz sentuh nak menampakkan Allah dalam hidup kita ni. Semua apa yang kita buat ni Allah. Kalau dulu saya pun macam tak faham. Bukan tak faham lah, macam mana nak nak bawa dalam kehidupan harian kita ni, nampak Allah dulu. Buat benda ni nampak Allah dulu. Macam mana nak nampak Allah dulu tu? Rupanya kita ni yang seperti diperkatakan oleh Syekh Latif, selalu dia ulang-ulang tu la, dan tujuh perkara tu lah sentiasa menafikan, amaliahkan dalam hidup kita ni, menafikan yang kita ni ada kudrat, menafikan yang kita ni nampak, menafikan kita ni mendengar. Bila kita nafikan semua tu, kita nampak Allah lah. Macam tu baru faham, dan sentiasa diingat-ingatkan. Jadi perasaan saya sendiri, pengalaman saya berguru ni, bila kita duduk dalam satu kuliah bercakap tentang Allah SWT, rasa nikmat, rasa macam mungkin sahabat-sahabat kat luar sana pun akan rasa yang sama. Jadi kita tak fikir dah dunia ni, Allah atur dah semua apa yang kita nak lalui esok tu. Jadi sebelum ni kalau ada benda yang tak elok datang, yang hari ni contoh ada benda tak elok membuat kita marah. Kita marah, kenapa tak jadi macam ni, kenapa tak jadi macam tu. Mesti nak marah kan. Tapi bila sekarang sentiasa dinasihatkan oleh Ustaz, sentiasa diingat-ingatkan, buruk baik tu semua daripada Allah Ta'ala, mana kita redha lah. Tu yang kita nak kenal nafsu kita ni. Kita kata orang tak akan marah kalau tak buat silap. Betul lah, kita sendiri pun kalau kata sama dengan nafsu kita tak marah. Tapi sebenarnya Allah nak uji, kalau ada benda tak berkenan dengan kita tu, kita marah tak? Maksud tu lah nak tahu sabar kita tu tahap mana. Jadi bila kita berkehidupan dengan Allah, orang kata apa pun kita tenang je. Orang kata kita belajar, kita sesat ke apa semua, betul ke kita sesat? Mengesahkan Allah ni sesat ke? Macam kesian pula orang yang mengata tu. Jadi sampai sekarang saya pun tak ambil pot orang kata, nak kata apa pun. Sebab kadang-kadang orang kata, tak sempat pun nak dengar, tak pernah dengar pun di telinga orang kata sesat. Cuma kawan-kawan adalah orang yang menyampaikan, tapi
kita tak kisah semua benda tu. Janji aku hidup dengan Allah SWT, Allah redha. Jadi apa yang kita buat tu, kita tenang je hati. Ke orang berkehidupan dengan syaitan ni tenang hati dah? Yang dipandu oleh iblis ni tenang hati dah? Tak kan? Jadi bila bercakap hak Allah saja ni, semua kita nampak Allah ni, mestilah kita tenang. Salah ke ilmu ni? Tu yang kita pelik bila orang berkata sedemikian. Kesianlah kat dia. Kita tak membenci dia, seperti selalu Syekh Aziz kata, kita tak membenci dia tapi kita membenci sifat dia lah. Kita nak tarik dia, kita kesian kat dia. Jadi sebab itulah kami sentiasa diingat-ingatkan untuk sentiasa bercakap mengenai keesaan Allah SWT, sentiasa mengajaklah. Jadi selitlah sikit-sikit. Mungkin dia orang tak faham mula-mula tu, tapi lama-lama dia orang boleh faham. Saya satu lagi kisah yang jiran kami sendiri pun, kita nak cakap tu, dia sakit. Maksudnya dia sakit lah. Dia rasa macam dia disantau, dia disihir semua. Lepas tu dia penat sebenarnya. Dia penat buat kerja, fokus nak berniaga je. Jadi nampak orang lain lah buat. Bila berniaga tak maju sikit, rasa macam orang lain lah yang yang sihir apa semua kan. Jadi kita kata buat kerja ni, kami hantar video. Kebetulan ada satu tok ustaz tu, kenalah dengan dia dengar. Alhamdulillah dia dengar. Dia kata rasa macam tenanglah dia, sebab dia kata rasa buat kerja ni rasa macam jangan rasa kudrat sendiri, rasa kudrat Allah Taala. Jadi dia kata alhamdulillah dia sekarang pun nampak dia kehidupan dia pun dah makin tenang. Dah mudah-mudahan dia terus istiqamah lah untuk mendengar talk ni. Jadi kami semua pun berdoakan untuk diri kami juga, semoga terus istiqamah, dan sahabat-sahabat di luar sana terus ulang-ulang dengar. Kami dekat rumah 3 kali sehari wajib ulang-ulang dengar. Sentiasa pasang. Kami buat kerja pun pasang dengar apa yang ustaz sentiasa bagi talk setiap hari pada kita. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucap saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, memang daripada khatir Rabbani, bukan khatir syaitani, bukan khatir nafsui, tapi khatir Rabbani, lintasan yang datang daripada Allah SWT yang berunsur kalimat kudus, kalimat Rabbi, yang Allah sendiri bersuka. Perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang Allah suka, dan perkataan Allah itu sendiri adalah perkataan yang sangat Allah suka, sangat baik, adalah perkataan Allah sendiri, iaitu mengajakkan kepada manusia dapat Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, lebur kakuan diri. Itu dia. Itu yang diucap oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman, saudara-saudari kita, atas dasar kasih sayang yang tinggi. Tak ada kasih sayang yang lebih tinggi, melainkan perkataan yang mereka seru tu adalah mengajak kepada sama-sama kenal kepada Allah, mengesahkan Allah sama-sama seperti mana Allah SWT mengesahkan. Itulah, tak ada yang lebih. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi, 124,000 Nabi, para wali Allah berjuta. Semua ini yang dibawa. Jadi kita jangan lari tajuk. Tajuk dia apa pun dalam kehidupan kita, mesti menombor satukan Allah, hilangkan semua yang ada. Sekalian yang ada ni adalah binasa sebenarnya. Sebenarnya menyatakan keesaan Allah, nyata Allah, cerita dia, kisah-kisah dia. Jadi itu sebabnya jadi punca kita ni ialah bila dia rumus balik penilaian. Allah Ta'ala kata penilaian. Kita belajar dulu nakkan apa? Keputusan penilaian. Keputusan penilaian tu merangkumi segala kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita sendiri lah, kita tak dapat bezakan penilaian kita kenal Allah dengan tak kenal Allah. Beratlah. Penilaian tu dah salah. Kita tak reti. Tapi makan nasi goreng kurang garam atau tak tahu garam, kita tahu nak nilai. Sebenarnya Allah ajar kita tu. Kenapa ni hari makan nasi goreng
Dah 100 kali dah makan, dah bertahun makan kedai tu. Ni hari dia tak bagi garam pula, terlupa. Tawa. Mengamuk pula kita. Apa tak tahu garam ni? Tu. Pasal Allah nak ajar kita penilaian. Engkau tu buat dengan Allah tu penilaian. Engkau dengan Allah. Allah berbuat adil, berbuat ihsan, buat baik. Kau buat maksiat, Allah balas dengan baik juga. Allah bagi sedar, Allah sayang kamu. Allah tak tinggalkan kamu. Kamu buat macam mana pun kurang ajar dengan Allah, tak ada adab dengan Allah. Kamu buat lintang pukangnya, kamu pula nak ungkit lagi. Apa kau nak bagi aku ya Allah? Lagi kurang ajar lagi kita dengan Allah. Penilaian kita tu sebenarnya Allah ajar sesuatu yang kita hendak tak dapat. Sebenarnya Allah nak ukur nilaian. Adakah kau menilai kau dengan Allah dalam kehidupan ni? Adakah kau nilainya? Sebab tu kau kena duduk dengan orang arif billah. Selepas Rasulullah SAW, orang arif billah ni dia sentiasa menilai, mengukur, muhasabah diri ni tadi setiap masa detik. Salah ke aku dengan Allah? Salah ni sebelum nak berbuat ni, akulah. Allah tak reda ni. Jangan. Tu. Ya Allah. Aku berjalan kaki aku pula angkat ni. Allah yang angkat. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Ada tak kita menilainya tu? Tapi kalau bab-bab lain tempat kejut, ini agak kita menilai dia. Kalau timbang sekilo tu, tepat sekilo, kita bagi. Menilai tu adil. Tapi dengan Allah tak adil. Dengan Allah tidak amanah kita ni. Padahal ukuran pertama harus dengan Allah dahulu. Itu nilai kita. Kalau kita tak nilaikan Allah, kita dengan Allah macam mana kita berbuat, habislah hidup kita. Kau buatlah masjid 1000 masjid pun. Kau keluarkan harta benda kau apa semua, tapi kau tak ada menilai bahawa itu semua daripada hak Allah, tak ada apa pun. Tak ada apa kita ni. Mana di sisi Allah ni Allah Ta'ala kata Allah bukan tak nak pandang. Maknanya Allah Ta'ala kata tinggalkanlah perangai kau tadi. Akuan diri kau tu lebih tinggi. Kau tak menilaikan aku ni lebih mustahak. Kau pentingkan akuan diri kau. Kau sembunyikan akuan diri kau di hadapan ramai, padahal engkau telah berbuat sesuatu yang menipuan di hadapanku. Allah tahu. Allah tahulah, Maha tahu. Jadi jangan kita minta manusia menilai kita. Walaupun manusia itu keliling kita baik, keliling kita guru ke, nabi ke, wali Allah ke, jangan kita minta mereka menilai. Kerana mereka para rasul, para nabi tak suruh. Dia tak mau, para arif billah dia tak mau nilai kita. Dia tengok dalam diri kita, kenal Allah. Kalau kenal Allah tak payah dia dah nilai, dia tahu dah. Orang tu sendiri tahu nilai diri dengan. Itu sebenarnya dia kehendaki. Tapi kalau kita ni tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nak selalu orang nilai kita. Bukan Allah, salah kita ni. Jadi kita nakkan tadi Allah yang menilai. Jadi itu kita kena kenal lah. Nilai, kenal diri lah tu nama tahu kita dapat nilai. Gerak aku Allah yang gerakkan, hidup aku Allah yang punya kehidupan. Nilai tu tadi apalah susah nak tinggi apa. Awal-awal kita ni kena belajar penilaian diri kita ni, kenal diri kita, baru kita dapat menilai. Ya Allah, kasihnya, sayangnya Allah kepada kita 24 jam. Tak ada satu detik pun Allah tinggalkan kita. Kerana dia bagi kita hidup. Selagi tu kasih sayang Allah. Hidup tu kasih sayang Allah. Lebih nikmat daripada segala yang nikmat kita. Syurga tak boleh kalahkan nikmat hidup. Kalau ada syurga tak hidup, guna tak kita? Tak ada gunanya. Sebab saya nilailah hidup ni hebat betul Allah bagi. Pulanglah hidup ni kepada Allah. Sebab inilah nilai yang paling tinggi, hidup. Tak ada hidup apa artinya. Jadi hidup tu tadi, hidup Allah, bukan ngakui kita hidup. Nak tu nak ni bukan. Jangan salah faham. Jadi nilailah, penilaian tu apa pun, nilailah kita dengan Allah. Jangan nilai manusia. Ataupun jangan banyak sangat harap manusia nak nilai kita. Buangkan. Sebenarnya kita lebih suka Allah yang menilai kita. Kita tahu kita ni Allah yang bagi kita buat segala kebaikan tu nilailah kita. Tak ada apa aku ya Allah. Aku buat baik ni, buat baik amalan ni 20 tahun, 30 tahun ni istiqamah. Semua engkau ya Allah, bukan aku. Itulah nilai yang Allah nak nilai tu. Inilah baru betul. Fata'uli fi ibadi. Ini baru betul hamba ku sejati. Allah Ta'ala kata. Allah yang kata. Tapi kalau kau buat ibadah banyak, sedekah, puasa, zakat, fitrah, macam-macam. Tapi kau kata engkau, Allah takkan nilai lah.
Allah ibarat kau bagi buku macam mana pun, cantikan cantik macam mana pun, jawapan tepat, tapi kau rasa engkau yang buat, Allah kata tak payah bagi aku lah. Awal-awal lagi dah gagal, aku dah nilai dah. Tak payah aku baca amalan kau semua. Sebab engkau tu tak tahu nilai. Bahawa kau tulis dalam tu, bahawa engkau semua ya Allah, bukan aku. Baru Allah nilai dah. Tak payah baca Allah Ta'ala apa engkau buat. Allah terima saja. Senang ya Allah terima. Itu yang kita nak kena faham. Yang Nabi bawa ni mudah. Tapi kita ni anggap enteng, anggap mudah-mudah sangat. Tak mau nak nilai. Tu sayang hiduplah kita. Sayang hidup kita ni, nilainya tinggi Allah bagi. Jangan sia-siakan dia rahsia Allah dalam diri kita. Rasakan dia rahsia tu. Bukan rahsia kita. Tu tadi. Ini yang dah lama ditinggalkan. Nabi SAW sampai menangis. Nakkan supaya ada waris-warisku yang menyampaikan lagi. Maka itu beruntung kita ada warisatul anbiya dan juga waris Nabi. Yang dipanggil Alul Bait Nabi. Masih ada. Lepas jangan ditinggalkan. Nabi kata. Sebab ini ada waris-warisku. Kau tinggalkan waris-waris Rasulullah, waris ni habislah. Kau baca Quran kau tak faham, kau baca hadis kau tak faham. Sebab kau tinggalkan waris-waris ni tadi. Yang mana dia nak menerangkan tadi maksud-maksud Al-Quran, maksud-maksud hadis yang tersirat tersurat. InsyaAllah saya kata cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada akuan diri wa afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafil 'usr. Alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil